Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Setiap kali Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, menulis sesuatu dan merasa senang dengan penyusunan kata dan kalimah yang dia lakukan, dia selalu mengoyak kertas yang dia pergunakan dan menggantikannya. Bishr bin Haris mengajarkan, apabila berbicara menyenangkan anda, diamlah. Bila diam menyenangkan anda, berbicaralah. Sahal bin Abdullah menegaskan, diam seorang hamba baru akan sempurna sesudah dia memaksakan diam atas dirinya. Abu Bakar Al-Farisi menyatakan, apabila tanah kelahiran seorang hamba bukanlah diam, maka hamba tersebut akan berbicara berlebihan meskipun dia tidak mempergunakan lidahnya. Diam tidak terbatas pada lidah, tetapi meliputi hati dan semua anggota badan. Salah seorang sufi mengatakan, orang yang tidak menggunakan diam ketika berbicara adalah bodoh atau tolol. Mamshad Ad-Dinawari menyatakan, orang-orang bijak mewarisi kebijaksanaan dengan diam dan kemanisannya. Ketika Abu Bakar Al-Farisi ditanya tentang diam batin, dia menjawab, diam batin adalah menjauhkan diri dari kepedihan terhadap masa lampau dan masa depan. Dia juga mengatakan, bila seorang hamba berbicara hanya mengenai sesuatu yang menyangkut kepentingannya atau sesuatu yang tidak dapat dihindari, maka dia termasuk diam. Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, sedikitlah berbicara dengan manusia dan perbanyakkan berbicara dengan Tuhan. Mudah-mudahan hatimu akan dapat melihatnya. Sunnun Al-Misri ditanya, di antara manusia, siapakah pelindung yang paling baik bagi hatinya? Dia menjawab, iaitu orang yang paling mampu menguasai lidahnya. Ibnu Mas'ud menyatakan, tidak ada sesuatu pun yang patut diikat berlama-lama lebih dari lidah. Ali bin Bakkar menyatakan, Tuhan menjadikan 2 pintu bagi segala sesuatu, tetapi dia menjadikan 4 pintu bagi lidah, iaitu 2 bibir dan 2 baris gigi. Dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu biasa mengulum sebutir batu di mulutnya selama beberapa tahun dengan tujuan agar lebih sedikit berbicara. Abu Hamzah Al-Baghdadi, moga Allah merahmatinya, adalah seorang pembicara ulung. Pada suatu ketika, sebuah suara berkata kepadanya, engkau berbicara dan bicaramu sangat bagus. Sekarang tinggalkan bagimu untuk berdiam dan bagus-bagus dalam berdiam. Maka sejak itu, dia lalu tidak berbicara lagi hingga saat dia meninggal dunia, yang terjadi kira-kira seminggu kemudian. Kadang-kadang diam adalah hukuman bagi orang berbicara, sebab dia telah melanggar norma-norma jalan dalam suatu hal. Muslimin dan
Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sedang penonton semua. Masih lagi kita berbicara tentang kelebihan kemuliaan diam. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samata naja. Siapa diam maka dia selamat. Man samata naja. Siapa diam maka dia selamat. Dan sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan, ketika mana ditanya keselamatan yang sebenar, kata Rasulullah, amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atika. Hendaklah kamu memegang lidah kamu. Amsik, pegang. Jangan sembarangan melepaskannya. Dan hendaklah kamu sentiasa berada di rumah. Ini kurangkan pergaulan kamu yang boleh bawa kerosakan. Dan sentiasa kamu bermuhasabah dan menangis atas dosamu. 3 perkara yang menjadi sifat ahli atau sifat orang-orang yang terselamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan diam terlebih dahulu. Kerana itu bila kita menyebut kelebihan-kelebihan diam, bukan sekadar disebut dengan begitu banyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu peringatan dan amaran Allah Taala kepada kita dengan firman-Nya, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafaz, tidak ada perkataan yang dituturkan melainkan adanya raqib dan atid. Kerana itu kita memilih untuk memperbanyakkan diam dalam keadaan tertentu dan tidak berbicara melainkan melihat maslahat, kebaikan, kemuliaan, sama ada percakapan itu bersifat ibadat atau percakapan itu bersifat amar ma'ruf nahi mungkar, atau percakapan itu perkara yang menjadikan atau memuliakan kita di samping manusia tanpa menyentuh perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Jadi kalau kita lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz menjaga percakapan, supaya kita tahu percakapan ini bukan sekadar mulut termasuk tulisan. Tulisan itu menggantikan lidah kita. Hari ini kita teks, kita message. Apa yang kita nak message, apa yang kita nak WhatsApp pada seseorang, maka ia menggantikan lidah kita. Mungkin sahaja mulutnya diam tapi tangannya seperti ketam atau seperti sotong cepat mewakili lidahnya dan menulis dalam pelbagai bentuk, tujuan dan juga niatnya. Jadi Umar bin Abdul Aziz bila tulis sesuatu dan dia merasa begitu takjub dengan tulisannya, maka dia mengoyaknya dan dia menulis kembali. Supaya apa yang ditulis tidak menguja dirinya. Tidak menjadikan dia merasakan bahawa akulah yang terbaik. Ya, kadang-kadang musibah untuk orang bercakap bila dia merasakan bahawa perkataannya lebih baik daripada perkataan orang lain. Bila dia merasakan bahawa perkataannya dia sudah mencapai suatu kelompok orang-orang yang punya bicara yang hebat. Maka ini perlu dihalusi dan perlu kita berhati-hati. Sebab itu niat itu penting. Bagaimana niat tadi, tujuan tadi. Bila kita bercakap bagi menyampaikan nasihat. Bila kita bercakap bagi menyampaikan kebaikan. Kalau niat kita berubah, maka itulah yang akan menjadikan perkataan itu sia-sia. Sebab itu kami menilai setiap perkataan mempunyai kekuatan pada niatnya, bukan pada susunannya. Kata para ulama, kami nilai perkataan itu kekuatannya pada niat, bukan kekuatan pada susunan bahasanya. Kadang-kadang ada orang gagap, tak fasih bercakap, tapi niatnya Masya Allah. Maka itu yang memahamkan orang. Kadang-kadang lidahnya Masya Allah, mampu berbicara 1000 perkataan dalam beberapa minit. Dek kerana kefasihan. Dan boleh menyusunnya sebagaimana gaya bahasa penulis dan gaya bahasa khatib yang ulung. Namun niatnya merosakkan semua perkataan tadi. Kan niat merupakan asas dalam percakapan. Sebab itu kalau tidak ada niat dalam percakapan, maka percakapan itu menjadi sia-sia. Kita tuan-tuan diajar dalam solat. Kalau kita berlafaz usalli, salatas subhi, usalli, sekian-sekian, kita diajar bertalafuz dengan lafaz niat. Tapi bila kita bertalafuz, bila kita mula menuturkan perkataan, sesudah ada niat, kita berdiri dan niat itu ada. Lalu kita bertalafuz. Berarti tuan-tuan, kekuatan bahasa, kekuatan perkataan itu pada niat.
Sebab itu seorang yang ada niat yang baik, seorang ibu, niatnya baik. Dia nak didik anak-anaknya. Walau ibu tidak sefasih anaknya dan bercakap. Ibunya tak masuk sekolah, tak masuk universiti. Dia bercakap atas dasar niat yang baik, biar anak dia tidak rosak, tidak binasa. Maka perkataan itulah yang kuat sebenarnya. Sebab itu hati-hati berkata-kata tanpa niat yang baik. Kalau niat yang tidak baik, dia merosakkan perkataan kita dan kembali membelit kita. Kembali memberi mudarat kepada kita. Sebab itu kata ulama, al-lisan sab'un akur. Ketahuilah lidah itu adalah binatang yang liar, yang berbisa. Ia boleh saja menggigit tuannya. Sebab itu kalau kita lihat binatang-binatang bisa dan sebagainya, dia tak pernah setia pada tuannya. Ular, kalajengking. Pernahkah kita melihat ular setia pada tuannya? Ramai mana raja ular mati dipatuk oleh ular peliharaannya daripada kecil lagi. Kadang-kadang tuan-tuan ular tadi, telur tu dia ngeramkan. Bukan mak ular, dia telur ngeramkan. Jadi bapa angkat, mak angkat. Dan dibesarkan ular. Tapi ular sifatnya berbisa. Dia tetap mematuk siapa pun, walau tuan dia. Sebab itu, hati-hati. Kata Imam Syafi'i, ihfaz lisanaka. Ihfaz lisanaka ayyuhal insan. La yaldaghannaka innahu thu'ban. Kata Imamuna Syafi'i rahimahullah, jaga lidah kamu, wahai manusia. Dia pasti mematuk kamu kerana ia adalah ular. Tuan-tuan, saya katakan tadi, panjang saya melihat, membaca kisah-kisah raja ular. Saya suka tengok dokumentari kisah raja-raja ular di seluruh dunia. Baik di Malaysia, di Amerika, di Vietnam, di Thailand. Kesemuanya akhirnya berakhir dipatuk oleh ular peliharaannya. Kalaupun dia tak mati, maka itulah yang menyebabkan dia cacat. Tuan-tuan, kalau sebisa itu ular, walau sejinak yang dipelihara oleh tuannya, tuan yang pelihara ular tidak pernah berurusan dengan yang melainkan dengan berhati-hati. Tuan-tuan tengok bila dia nak cium ular, boleh dicium macam dia cium anak dia. Dia kena berpusing, jampi, serapah habis. Kemudian dia cium sekejap je, cium atas kepala. Cuba cium mulut dia, mati dia. Sama juga orang yang bermain dengan buaya. Tengok orang bermain dengan buaya. Dia boleh seluk tangan dia masuk mulut buaya. Seluk punya seluk, lama-lama tangan pun hilang. Walaupun dia yang ngeramkan telur buaya tu. Lidah tuan-tuan begitu bahaya. Lebih bahaya daripada mana-mana binatang yang buas, yang berbisa. Jadi kita menjaganya elok-elok supaya kita tak memakan diri kita sendiri, tidak memusnahkan. Bishir berkata, bila kita nak berbicara dan bicara itu kita rasa menyenangkan, tinggalkan. Kalau mana kita nak diam dan kita rasa diam itu menyenangkan, maka bercakap. Apa maksud? Tuan-tuan, bercakap ada waktu dia. Dan diam ada waktunya. Bila kita salah guna waktunya, maka ia merosakkan kita. Pada waktu kita patut bercakap, jangan diam. Kadang-kadang kita tengok kemungkaran, lalu kita senang untuk diam. Diam macam selamat. Orang pun tak marah kat kita, orang pun tak benci kita. Maka waktu itu bercakap. Jelaskan. Dan kadang-kadang kita nak bercakap, ni kalau bercakap orang puji sakan lah ni. Kalau bercakap orang kata kita bijak, kita pandai lah ni. Kita diam. Tak apalah, biar orang lain bercakap. Artinya tuan-tuan, waktu mana kita nak melepaskan lidah atau menahan lidah, kita melihat apa yang mendorongnya. Kalau yang mendorongnya ialah kepentingan hawa nafsu semata-mata, biar kita bercakap biar nampak hebat, maka baik dia. Ibnu Daqiq Al-Id, seorang ulama yang hebat, bahkan dianggap sebagai mujaddid pada kurunnya. Bila beliau berhadapan dengan ulama-ulama lain, antara sifat beliau ialah beliau tidak suka berdebat. Tetapi beliau alim, menguasai dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Ibnu Daqiq Al-Id. Tuan-tuan, waktu mana orang tanya kepadanya, kenapa tidak berbahas dengan ulama itu? Dia berkata, aku lebih suka diam. Dia lebih suka diam. Kan dia tahu, tidak banyak terhasil dalam perdebatan. Sebab itu kata Imamuna Al-Ghazali, rahmatullahi alaih, sekiranya kamu ingin berdebat sesuatu, kalau kamu nak berdebat, kamu lihat dan kamu tengok, kamu perhati. Kerana kebanyakan perdebatan tidak memberikan kebaikan apa-apa. Tetapi kalau berdebat boleh menzahirkan kebenaran,
maka lakukanlah. Tapi sekadar kita nak debat-debat tuan-tuan, memanjangkan bicara, kita tak untung apa-apa pun. Terutamanya bila kita nak berdebat perkara-perkara yang sudah menjadi khilaf beratus tahun. Even mungkin 1000 tahun. Sehingga sudah disepakati untuk sebuah tempat menerima pandangan ini, sebuah tempat menerima pandangan itu. Dan ia tidak bercanggah, melainkan ia adalah satu tafsiran, ihtimal setiap para alim ulama ijtihad. Sebab itu, para ulama keluarkan satu kaedah yang disepakati. La inkara fil masail ijtihadiyah. Atau la inkara fi masail ijtihad. Persoalan-persoalan yang menjadi ijtihad ulama, maka tak perlulah kita nak berbala. Tak perlulah kita nak mengingkari. Perkara itu maklum. Baik, jelas pada kita. Kemudian kata ulama lagi, kata Imam Abu Qasim Qushairi lagi. Salah seorang sufi berkata, orang yang tak pandai diam, maka orang ni bodoh. Cakap dia tak reti diam, maka orang ni sebenarnya bodoh. Sebagaimana kita sebut. Sebelum ini kata-kata Ibrahim bin Adham, perkataan itu akan menzahirkan bodoh kita atau cerdik kita. Maka kalau kita tahu tuan-tuan, percakapan kita ini kurang ilmu, maka sebaiknya kita diam. Kerana ia akan menzahirkan tolol kebodohan kita. Sebab itu para ulama, kenapa mereka kuat membaca? Mereka suka membaca dan sebagainya. Kerana mereka tidak mau bercakap melainkan dasar ilmu mereka. Sebab itu para ulama dia akan bercakap berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan. Dan itulah kemuliaan mereka berbanding orang-orang jahil bila mana bercakap. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, la khaira fis samti 'anil ilmi kama la khaira fil kalami 'anil jahli. Tak ada kebaikannya kalau orang berilmu dia. Orang berilmu dia kena bercakap sebab ilmu dia. Dan tiada kebaikannya orang jahil bercakap. Kita pun tuan-tuan, kita nak update status pun, kita tumpang ilmu orang alim. Maka ia lebih baik daripada kita syok ilmu kita sendiri. Sebab mereka orang alim menguasai Quran, menguasai hadis. Membaca banyak kitab-kitab. Dalam diri mereka terhadam hikmah para alim ulama. Dan juga hikmah orang-orang soleh. Maka percakapan mereka jauh lebih bernilai. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bagi orang alim dia jangan diam, cakap. Tapi bagi orang jahil, maka sebaiknya dia diam. Supaya dia tidak tersalah dalam percakapan. Maka ini asas kenapa kalau saya kata ulama-ulama mereka membaca, bukan sedikit kitab yang mereka baca. Bukan kata ratus, ribu, mungkin puluhan ribu. Kerana mereka tidak mau bercakap melainkan berdasarkan ilmu. Sebab itu kekuatan mereka bercakap jelas. Tidak mereka bercakap melainkan punya sandaran dan kekuatan. Kemudian kata Imam Mamsha ad-Dinawari, orang yang bijak tadi, dia mewarisi kebijaksanaan dengan diam dan kemanisan. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang bijak, sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab dia banyak diam. Dan dia rasa manis diam. Dan di mana dia diam? Orang bijak ni tuan-tuan dia akan diam. Tapi di mana ke diam? Di tempat di mana dia akan memperolehi kebaikan, maka dia akan diam banyak. Diam. Dia duduk dalam majlis ilmu, maka dia diam. Tuan-tuan tengoklah mana-mana ulama. Kalau kita tengok dia alim, tanya dia rasa dia apa dia alim. Sebab bila mana dia datang belajar, dia amat diam. Diam. Dia perhati betul-betul. Dia dengar setiap patah-patah perkataan para ulama. Tidak satu pun tertinggal. Sama ada dia tertidur ke apa, tak ada. Dia tak tertinggal. Diamnya benar-benar diam yang mendapat manfaat. Sebab itu kalimah yang kita gunakan somata. Apa maksud somata? Diam sambil mendengar kebaikan. Bukan diam senyap tu bisu. Diam sambil mendengar. Diam dan kita dengar. Bukan diam lalu kita tidur. Itu bukan diam. Diam sambil kita dengar betul-betul kebaikan. Sebab itu mereka suka diam di hadapan orang-orang yang punya kelebihan daripada mereka. Untuk mereka ambil sebanyak mungkin manfaat kebaikan. Itu Alhamdulillah tuan-tuan, kita ni boleh didik diri kita. Sebab macam mana saya nak diam ni? Saya tak reti diam. Saya suka bercakap. Baik duduk dalam majlis ilmu dan kamu akan belajar diam. Banyakkan sembahyang, kamu akan belajar diam. Banyakkan baca Quran, kamu akan belajar diam. Banyakkan tafakur, muhasabah, kamu akan belajar diam. Banyakkan duduk di sisi orang soleh, kamu akan belajar diam. Banyakkan duduk dengan orang yang kamu hormati, kamu akan diajar diam. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh diam secara diri kita.
kita kena ada dorongan lain. Caranya ialah bila kita duduk di dalam majlis ilmu, automatik diam. Kalau kadang-kadang tak diam Ustaz ni, dia punya bibir bergerak juga ni. Kataan tu nak keluar. Macam anjing liar nak terlepas. Tak duduk je. Surrounding ataupun kawasan, bi'ah, suasana kita tadi, benar-benar mendidik kita diam lebih banyak. Sama juga saya kata, bila kita banyak baca Quran, kita akan diam. Kalau kita banyak solat, kita akan diam. Sebab solat tu kena diam. Mana solat boleh bercakap, bersembang. Ya memang pada permulaan Islam, solat boleh bercakap. Sehingga turun ayat, Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah solat kamu dan salat wusta, dan hendaklah kamu lakukannya dengan penuh khusyuk. Sebab turun ayat ini, kata ulama tafsir, dahulu para sahabat waktu solat mereka bercakap. Allahu Akbar, tanya sebelah. Lepas ni nak pergi mana? Lepas ni kita nak ke mana? Bercakap. Maka turun ayat ini, lalu mereka diam. Diam. Contoh kalau kita tengok agama lain, mereka kan cakap. Walaupun mereka sedang buat ibadat. Mereka buat ritual, ia tidak menghalang bercakap. Tapi dalam Islam, kita banyak tempat kita diajar diam. Bila dengar khutbah Jumaat, diam. Diam. Bukan kalau kita tak diam, lara pahala kita. Diam. Dan Islam banyak kita diajar diam supaya kita tahu nilai diam yang luar biasa. Sebab itu kata sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda punya pesanan yang baik. Beliau kata apa? Ta'allamus samta kama ta'allamuna al-kalam fa inna as-samta hulmun 'azim wa kun ila an tasma' ahrasu minka ila an tatakallam wa la tatakallam fi syai'in la ya'nika wala takun midhakan min ghairi ajabin wala masya'an ila ghairi arabin. Ini satu pesanan yang hebat. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, belajarlah diam sebagaimana kamu belajar bercakap. Tuan-tuan, kita kan selalu belajar bercakap. Masuk kursus macam mana nak bercakap, nak berkhutbah, nak mengajar, nak menyampaikan motivasi. Ya, kita belajar. Susunan ayat macam mana, mukaddimahnya, penutupnya, cara landing kita. Ini maklum bagi orang-orang yang belajar ilmu bercakap. Ya, saya dulu belajar ilmu bercakap. Abang-abang sini saya mengajar kami bercakap. Macam mana kami perlu bercakap. Daripada kita mampu bercakap beberapa minit, kami kumpul kawan-kawan. Okey, setiap orang dia beri tajuk dan bercakap. Masa tu waktu kami mampu bercakap 7 minit, kami rasa seronok sangat. Ya, kami baca hadis tapi kami tak reti nak huraikan. Lalu kita duduk dalam apa kita sebut usrah. Usrah kita duduk, ramai sahabat-sahabat saya. Duduk dan kami diajar bercakap. Cakap. Setiap, boleh dikatakan setiap malam diajar bercakap. Tetapi perkara yang patut juga kita belajar ialah bagaimana kita nak belajar diam. Tuan-tuan pernah tak terfikir cara nak belajar diam? Ya, kita selalu terfikir bagaimana nak bercakap. Sebab tu orang banyak menghadiri kursus-kursus yang pelbagai. Macam mana nak marketing, nak bercakap. Nak beritahu produk ni bagus, produk ni baik. Mesti beli, nanti rugi. Tawaran murah. Bahkan kita bagi percuma, free gift lagi. Bahkan hari ni je harga. Esok tak akan dapat harga ni. Bahkan lusa pun tak akan dapat. Ini promosi. Harga ini hanya untuk tuan sahaja. Tuan terpilih. Tuanlah orang bertuah. Kami tak beri pada orang lain. Dah dia jawab pula saya. Ayat-ayat tu kita hafal. Secara marketing. Nak bercakap. Tapi tuan-tuan pernah tak kita belajar diam? Diam. Jangan bercakap. Diam dan dapatkan kemanisan dalam diam. Kata Abu Darda apa dia? Belajarlah diam sebagaimana kamu belajar bercakap sehingga kerana sesungguhnya diam itu akhlak yang termulia. Hulmun azim, akhlak yang agung. Dan jadilah kamu orang yang lebih suka mendengar berbanding bercakap. Kun anta ila an tasma' ahras min ila an tatakallam. Jadilah kamu orang yang lebih suka diam berbanding bercakap. Kita jadi macam seronok dia. Seronoklah diam. Bila diam saya dapat banyak ilmu. Dan kata beliau lagi, wala tatakallam fi ma la ya'ni. Jangan bercakap benda tak ada berkenaan dengan kamu. Wala takun midhakan. Jangan kamu ketawa setiap masa. Min ghairi ajabin, tanpa sebab. Ketawa boleh tak? Tuan-tuan boleh, tapi biar ada sebab lah. Tawa tak ada sebab, tak ketawa. Ini menunjukkan hilangnya akal. Dan kata beliau, wala masya'an ila ghairi arabin.
Jangan kita berjalan tanpa tujuan. Nak pergi mana? Tak tahulah nak pergi mana. Ikut kaki melangkah. Jangan. Itu bukan ikut kaki melangkah, itu ikut kebodohan melangkah. Saya nak pergi mana, tak tahu nak pergi mana. Pastikan kita tahu nak ke mana. Kerana bila kita tahu nak ke mana, maka kita akan buat perkara yang kita tahu. Kita tak tahu nak ke mana, kita akan buat perkara yang kita tak tahu. Maka belajar diam. Dan di antara diam itu, diam batin. Tuan-tuan, bukan sekadar diam mulut, diam batin yang hebat. Bagaimana diam batin? Artinya kita jangan fikirlah apa yang dah lepas. Dan jangan terlalu berfikir tentang apa yang akan datang. Ini yang kita sebut hammun wa huznun. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kebimbangan dan duka cita. Ham, yakni kebimbangan yang belum kita lalui. Tapi kita fikir macam mana. Hazan, kebimbangan yang dah lepas. Biarlah yang dah lepas. Yang dah lepas orang kutuk kita, yang lepas orang nak maki kita, biarlah dah lepas. Yang lepas orang marah kita, biarlah. Yang lepas orang fitnah kita, biar itu dah lepas. Itu dah lama, itu cerita 5 tahun, 6 tahun. Kemudian yang akan datang, nanti kan ustaz dibuat macam ni, dibuat macam tu. Jangan fikir. Jalan, insya-Allah semuanya okey. Ini juga termasuk makna diam. Makna diam itu, tuan-tuan, secara batin, lupakan yang lepas, yang tak beri manfaat. Tapi kalau yang lepas tu beri manfaat, contoh saya dulu teruk, tak semayang dan sebagainya. Saya ingatlah banyak mana saya tak semayang, banyak mana saya tak puasa nak qada balik. Jangan pula orang tanya, awak dulu semayang tak semayang? Berapa? Kan ustaz ajar jangan ingat yang lepas. Saya pun tak ingat lah. Saya pun tak ingat. Semayang saya banyak mana, puasa banyak mana. Tinggal sebab ustaz ajar jangan ingat yang lepas. Bukan macam tu. Itu dengar ilmu separuh tu. Separuh masak. Maksud kita, jangan ingat yang lepas-lepas yang tak beri apa pun motivasi untuk kita. Kalau kita ingat lepas-lepas yang beri motivasi, kekuatan, maka itu bagus. Tapi ingat yang lepas-lepas yang cuma menghasilkan duka cita. Kita dah ingat dulu orang rendah-rendahkan kita, orang bully kita. Kita ingat dulu kita terkencing dalam kelas, terberok dalam kelas, orang duk sebut-sebut. Itu lupakan. Itu tak memotivasikan kita. Dan jangan kita juga diam pada perkara yang tak berlaku lagi. Kita dah bimbang, kita dengar orang tu marah kita. Kita pun fikir nanti kan dipukul saya, ditumbuk saya, disumbat saya dalam penjara, bla bla. Tak, belum berlaku apa-apa, tak payah fikirlah. Diam. Nanti ustaz dicari saya kat rumah, nanti dibakar rumah saya, nanti dibunuh anak saya. Ya Allah, jauhnya melalu. Diam. Diam pada perkara yang kita tak tahu pun apa yang berlaku. Bukan Allah Ta'ala kata pada kita, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada. Tak ada orang pun tahu esok berlaku apa. Baik kita diam. Kalau pun orang kata, habislah awak, orang tu nak jumpa awak, dia nak cubit awak, dia nak pukul awak, dia nak maki awak. Kita diam je. Ya ke orang tu nak jumpa kita? Tak jumpa-jumpa, takut dia jumpa malakul maut dulu, kita pun tak tahu. Jadi tuan-tuan jangan. Belajarlah diam batin tadi. Diam batin, lupakan yang lepas. Yang saya maksudkan lupakan yang lepas, yang tak beri apa-apa kebaikan untuk kita. Dan tak perlu fikir yang akan datang. Yang saya maksudkan tak perlu fikir yang akan datang, bukan kita menolak perancangan. Merancang-rancanglah. Maksud kita perkara yang menyebabkan kita lemah, kita takut, perkara yang menyebabkan kita jadi hina. Jangan terhina sebelum dihina. Belum dihina dah terasa terhina. Jangan begitu. Belajarlah diam, ia menyelamatkan kita. Kata ulama lagi, bila seorang hamba berbicara hanya mengenai sesuatu yang menyangkut kepentingannya atau sesuatu yang tidak dapat dihindari, maka ia diam. Termasuk definisi diam, bila mana kita bercakap cuma benda yang ada faedah, maka dianggap kita diam juga. Maknanya orang baik. Yang dikatakan orang tak diam ni, bila dia bercakap benda tak ada faedah. Macam kita lah, kita bila bercakap sama-sama kita tengok kawan kita melaluk, kita kata diamlah. Maksud kita kata diam, jangan bercakap lah benda tak faedah. Tapi kalau kamu bercakap benda faedah, kami tak akan kata diam. Tiba dia cakap, diam. Anak-anak kita melaluk. Kita bawa kereta, anak kita melaluk belakang. Cakap tu, cakap ni. Kita pun nilai dia bercakap tu bagus. Kalau dia bertukar maklumat dengan abang dia, biarkan kita pun biar dia bercakap. Abang-abang tahu tak itu, ini. Tapi bila kita tengok mula dia berbalas, kita pun akan sebut, diam. Apa maksud diam? Maksudnya bercakap benda-benda yang tak ada faedah. Jadi, seorang, kalau dia mampu mengelakkan dirinya daripada bercakap perkara tak ada faedah, maka dia sebenarnya sedang diam. Walaupun dia bercakap benda-benda
Contoh saya katakan seorang bercakap yang baik-baik, maka dia berada dalam keadaan diam yang baik. Diam yang baik macam mana Ustaz dia bercakap? Yakni dia mampu diam pada perkara yang tak ada faedah. Dia mampu diam pada perkara yang tak beri manfaat pada dia. Maka ini satu definisi yang lebih luas tentang diam. Muaz bin Jabal berkata, belajar sedikit berbicara dengan manusia dan banyakkan berbicara dengan Allah. Ya Allah, ini yang kita gagal, tuan-tuan. Gagal untuk berbicara lebih banyak dengan Allah. Kata Muaz bin Jabal, kalau kamu banyak berbicara dengan Allah, kamu mampu melihat Allah dengan hati kamu. Tuan-tuan, ini bila kita sebut melihat Allah dengan hati, apa maksud? Ini yang disebut sebagai maqam ihsan. Perhatikan hadis Nabi SAW. Apa kata baginda SAW? Anta'budallah ka'annaka tara, fa'illam takun tara, fa'innahu yara. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihatnya. Boleh lihat Allah? Ya. Melihat dengan hati kita. Melihat bagaimana? Melihat dengan kemanisan yang tidak boleh diungkapkan. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, bila mana kamu belajar diam, bila mana kamu belajar banyak berbicara dengan Allah, kurang berbicara dengan manusia, kamu pasti akan melihat segala keajaiban daripada Allah. Segala kemuliaan daripada Allah. Kamu pasti melihat Allah dengan segala kasih sayangnya. Dan segala sifat-sifat kemuliaannya. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kita hilang Allah. Hari ini tuan-tuan, kita seperti kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Kita seperti tidak nampak Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab banyaknya berbicara dengan manusia. Bila duk banyak berbicara dengan manusia, kita nampak manusia. Kita nampak yang kuat tu manusia, yang kaya tu manusia, yang gagah tu manusia, yang boleh menentukan masa depan kita manusia, yang boleh menghancurkan masa depan kita manusia. Kenapa jadi perangai macam tu? Sebab banyak berbicara dengan manusia. Tetapi bila kita banyak berbicara dengan Allah, kita mengetahui Allah berkuasa, Allah pemberi rezeki, Allah yang menentukan segala-galanya, Allah lah yang memiliki kita, Allah lah yang memiliki alam semuanya. Maka berbicara dengan Allah dengan panjang. Tuan-tuan, muhasabah diri kita. Macam mana kita nak berbicara dengan Allah lebih panjang. Ya, kita boleh buat secara keadaan biasa seperti baca Quran. Tapi ada keadaan yang lebih hebat untuk kita lakukannya. Iaitu membacanya dengan tadabburnya dan melihat dalam kehidupan kita. Apakah Quran benar-benar berada dalam kamus kehidupan kita? Atau sebenarnya dia sedang berada di luar kita? Al-Quran tidak boleh menjadi seperti pakaian kita, yang boleh ditanggalkan bila kita inginkan. Tetapi Al-Quran adalah nyawa kita, yang tak mungkin ditanggalkan melainkan kita binasa dan kita mati. Demikian kita beranggapan tentang Al-Quran dalam kehidupan kita. Kemudian Zunnun Al-Misri, waktu mana ditanya bahawa pelindung yang baik bagi hati kita. Tuan-tuan, macam mana nak suruh hati baik? Jangan jadi hati busuk. Jangan jadi hati hitam. Jangan jadi hati dengki. Maka diam. Sebenarnya orang yang menang ialah orang yang diam. Bila seorang tu diam, dia sudah menang mengatasi dirinya. Sebelum dia menang mengatasi manusia yang lain. Tuan-tuan, banyak keadaan kita patut diam berbanding kita berbicara dan bercakap. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kita untuk diam. Dan Allah berikan kemanisan kita dalam diam. Dan Allah berikan pahala yang banyak, faedah yang banyak dalam diam kita. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.